Tak naik. Dia naik dah. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey. Hari ni sebelum kita sembang petang ni, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Raihan dan ini Saya Tasha. okey, kami merupakan perawat yang diiktiraf dan ditraining oleh Ustaz Loman dan Umi Syatira setiap hari bagi memastikan ilmu yang disampaikan itu sampai ke tuan-puan sekalian. Ya. So hari ni kita nak cerita pasal cara penggunaan boreh gesta. Okay, bagi yang ada masalah sembelit, sesak nafas yang teruk, gatal kulit, Nak sesama. susah berpeluh kewanitaan. So kita kejap lagi kita nak tunjuk cara kita nak guna boreh gesta bagi masalah yang kita sebut tadi. Okay, yang mana baru masuk tu boleh share, boleh tag. So kita boleh dah nak ajarkan macam mana nak guna boreh gesta ni. Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bagi yang baru masuk boleh share dulu, share dekat kawan-kawan, boleh tag semua tu. Bagi semua orang tahu kan, bagi kita bantu, bagi solusi untuk kawan-kawan, family yang ada masalah, yang masalah seperti untuk kita rawat lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, buasir, sembelit, sesak nafas, terutamanya yang gastrik, GERD dan anxiety. InsyaAllah kita bagi solusi. Sebab itu kami di training untuk bagi solusi kepada anda, untuk bantu anda untuk sembuh. InsyaAllah dengan izinnya kita bantu anda lah sampai sembuh. So jangan segan silu nak PM kami, sebab kami akan guide anda sehingga sembuh. Kami akan guide dari segi urutan, teknik urutan, jadual pemakanan, apa yang boleh makan kan, apa tak boleh makan, semua tu kita akan bantu, insya-Allah. Kak Is, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Fauziah Choa, Assalamualaikum. Raihan dan Tasha, Waalaikumsalam. Indo Tua, Assalamualaikum. Raihan dan Tasha, Waalaikumsalam. Hazira Rahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, yang mana yang tengok tu boleh share, boleh tag. Ni Facebook. Share terbanyak kita bagi hadiah lah. Kita ada. Boleh pilih nombor satu, share terbanyak. Nampak tak? Ada hadiah menanti. Okay, bagi yang seperti Umi cakap tadi, bagi yang share terbanyak boleh pilih nak body wash ke nak family wash. So share dulu dekat kawan-kawan anda, share terbanyak kita akan pilih. Kemudian boleh pilih hadiah anda, kita akan post. Ya. Okay, bagi kawan-kawan, tengok kita nak demo macam mana nak rawat diri. Kita nak tunjuk cara nak bertanya menggunakan boreh gesta sekejap lagi. So boleh dulu bagi ramai-ramai masuk, panggil kawan-kawan, ahli keluarga, semua tu. Boleh tengok live kita petang ni. PKP kan, tak boleh pergi mana, so boleh lah kan, sambil tu tengok kita punya live, kita kongsi sedikit. macam yang Ustaz Loman cakap pagi tadi, manfaatkan ilmu. Jadi dengan ada PKP ni, anda boleh tambah ilmu anda untuk tengok live kita petang ni. Nak tambah ilmu, nak rawat sakit anda, nak sembuhkan penyakit anda yang anda alami sekarang. So sementara PKP ni adalah masa macam sebelum ni, ada masa di diri kerja semua. Sekarang ada masa, manfaatkan sepenuhnya. Tunte je. Assalamualaikum. Saya ahli baru, first time kesempatan join live. Semoga dapat ilmu baru untuk semua. Amin. InsyaAllah. Okay, kawan kita, Cik Tasha nak share sikit apa tu boreh gesta. Okay, dan untuk apa boreh gesta ni? Okay, boreh gesta ni kita boleh buat tangan, kita boleh scrub badan dengan muka. Lepas tu kita boleh buat steam muka jugalah. Kalau macam untuk Kejap, bagi yang mungkin yang tak pernah nak tengok boreh gesta kan. Okay, ini boreh gesta yang boleh terdapat dekat Kulusa Terapi. kat tempat lain tak ada tau. Kat Kulusa sahaja. Nak kita sini.
Okay, boleh gesture ni. Okay, mana siapa yang ada sesama, hampa boleh buat steam. Yang macam kalau kata hampa terkena COVID, kan COVID kan sesak nafas. So pun hampa boleh buat steam. Lepas tu kalau kata hampa ada kahak, hampa nganga luar-luar lah. Lepas tu hampa bagilah orang kata asap tu kan, wap tu masuk dalam mulut. Nah, lepas tu kalau kata kita ni susah berpeluh, mana tahu kan hampa dah buat jogging kan. Lepas tu hampa dah buat macam-macam aktiviti tapi hampa still tak berpeluh lah. So jadi hampa boleh lah guna boreh ni juga. Okay. Lagi. Okay, mungkin ada yang sakit-sakit kan, macam takut nak makan ubat. Lepas tu atau memang susah sangat nak makan ubat. Lepas tu kita ada solusi juga untuk urut. Tapi bila kalau yang bagi yang tak nak urut, yang tak rajin sangat nak urut, mungkin kesempitan masa, boleh juga guna boreh. Okay, kita guna boreh, kita buat 6 kaki, kita wrap, insyaAllah lepas tu kesan dia badan ringan, mudah sendawa, mudah kentut semua tu. InsyaAllah angin pun keluar dengan guna boreh ni. Yang mana ada soalan, boleh tanya dekat komen, boleh komen. Yang mana ada soalan, okey. Ni tanpa kita buang masa, jadi kita boleh lah kan nak mula untuk buat macam mana kita nak guna. Kita nak tunjuk cara nak guna, nak bertanggas menggunakan boreh laser. Tapi first tu kita nak tunjuk dulu cara nak masak je, sebelum kita nak proses next step lah. First kali kita ambil periuk lah kan, kita nak panaskan kan. Lepas tu kita letak air dalam kita punya periuk agak-agak ada 3 gelas besar. Lepas tu kita boleh ambil boreh laser ni, okay. Lepas tu untuk mula-mula kita nak buat steam untuk dulu. Untuk kesemak, untuk yang ada macam kahak apa semua. Kalau yang kahak tu nganga mulut luar-luar, bagilah wap-wap ni masuk dalam mulut. Elok lah untuk macam untuk melawat simptom-simptom tu lah. Okay, kita panaskan air dulu. Okay, air kita pun mendidih. Okay, kita buka sikit. Okay, kita panaskan air dulu agak dia dah menggelegar. Kita masukkan boreh di dalam 3 sudu. Okay, lepas tu dah kita masukkan 3 sudu, kita biar dia kacau-kacau dulu. Okay, kita kacau dia senduk sikit, senang sikit. Dia dah larut dalam tu. Sampai berasap. Kita masak dia sampai berasap. Tapi janganlah masak kejap je. Nak bagi betul-betul sebati. Kalau dah rasa macam ni kita nak buat steam kan. Okay. Okay, kita masak dia dulu. Selagi dia tak berasap, kita buat, kita tunggu dia sampai dia berasap. Okay, dia asap dia dah naik dah. Kita dah nampak sikit-sikit. Okay, bagi yang baru masuk boleh share-share dulu sebab kita ada hadiah terbaik. Kita nak bagi hadiah untuk yang share terbanyak. Kita boleh pilih nak yang mana satu. Share terbanyak kita akan bagi. Share dan tag kawan-kawan terbanyak kita akan bagi ni. Kita nak bagi free je.
wadah dulu lah. Tarik dulu. Okay, kita nak buat steam ni janganlah buat time tengah panas sangat ni. Alright. Okay, kita guna tuala. Jadi kita buat macam ni ya, tuala kita ni ya. Okay. Okay, lepas tu kita letak muka kita kena kita tak bagi wak-wak asap-asap tu keluar lah. Kita letak macam ni. Kita buat macam ni. Okay, kita buat ni supaya ruang poli kulit tu dia terbuka lah. Okay, bila terbuka, bila kita wak-wak tu akan masuk ke dalam kita punya kulit. Okay, herba yang duduk dalam ni dia akan serap masuk ke dalam aliran darah. Okay, bunyi antaranya dia akan membantu keredangan lah. Okay, kalau yang masalah resedung, okay, dia akan membantulah untuk resedung tu sendiri. Okay, resedung tu sebenarnya keredangan pada hidung, okay, pada kulit muka. Yang berjerawat kena buat step ni. Sebab apa? Yang jerawat kita kena buka liang pori-pori tu, supaya keluar toksik tu melalui liang pori-pori kita. Okay, so kita kena buat sehingga berpeluh lah. Kalau tak berpeluh, buat sampai berpeluh. Berpeluh tak lagi. Okay, yang berpeluh. Okay, kalau masa gastrik dia lambat sikit nak berpeluh berpeluh tak lagi. Berpeluh lah. Okay. Okay, bagi yang ada masalah resedung, berkahak, kena nganga. Okay, nganga sikit. Tunjuk tengok. Okay, kena nganga sikit supaya dia bantulah. Okay, yang berkahak, yang batuk sesuai. Siapa nak kulit cantik kena buat macam ni. Okay, yang kulit sensitif kena buat macam ni. Dia tak boleh direct attack pada kulit lah. Okay, so kena buat steam ni. Ni step pertama untuk detox. Okay, sebab organ terbesar kita adalah kulit lah. Okay, so kita akan detox guna menggunakan air steam lah. Okay, ni step pertama untuk rawatan. Okay, seterusnya boleh buat apa lagi dengan ni? Okay, boleh buat sauna. Okay, yang lelaki boleh buat tangan untuk buasing. Lagi boleh buat Rendaman kaki. rendaman kaki. Yes, untuk anxiety rendaman kaki dengan steam boreh je yang boleh. Okay, step lain tak boleh lagi. Okay, terusnya next step, okay, kita nak buat bertangan dengan boreh. Mikrofon. Okey, kita akan buat demo bertangas. Kalau yang tak ada tangas lagi, boleh guna boreh ni untuk bertangas lah. Okey, dia macam sauna juga. Okey, tapi kalau ada masalah kewanitaan, lebih elok kita guna herba tangas kita. Mana herba tangas kita? Okey, sekarang kita tunjuk kalau tak ada herba tangas lah. Okey, tunjuk situ. Kita letakkan dalam baldi. Alright, step seterusnya kita akan masuk ke dalam baldi ya. Kita masukkan yang tadi ke dalam baldi. Okey, untuk rendam kaki kena tambah sedikit air biasa. Okey, ni panas sangat. Okey, yang ni kita boleh buat step untuk sauna lah. Okey, boleh. Ikat kain. Okey. Okey, ikat kain. Nampak tak? Okey, tunjuk orang pakai kain dulu. Okey. Alright, sauna lepas bersalin sesuai. Lepas tu bagi yang ada masalah susah nak berpeluh, badan sejuk sesuai. Okey, kita akan ikat di bahagian pinggang dahulu kain. Ikat dulu. Ikat je sah. Kita ikat sikit je sebab kita akan buka nanti. Okey, kita ikat sikit ya. Okey dah. Okey, atas pula. Sebab nanti kita akan buka waktu wap tu dia masuk. Okey, kita ikat pada bahagian leher pula. Okey. Sana sikit, belakang sikit. Okey, masuk. Okey. Okey. So, waktu macam ni kita akan buka di bahagian pinggang ni. Okey, buka kain ni. Okey, di bahagian pinggang kita akan buka. Okey, yang ni buat turun.
Okay, so biar wak tu kena bahagian dada, bahagian tangan. Macam tu. Okay, kalau ada selimut lagi better lah, dia besar sikit. Tapi kalau guna kain ni, okay, ikat dekat sini. Ikat dekat leher dia supaya tak kena muka lah. Tadi muka kita dah steam kan, tak payah dah lah. Okay, so okay, ikat secara ni je, tak payah kuat. Okay, kita nak biar wap-wap tadi dia kena pada seluruh bahagian kulit. Okay, alright, rasa tak dia masuk? Kena rasa sampai kena bahagian perut. Okay, terutama yang otot perut tu, sesak nafas apa semua sesuai lah. Okay, rasa macam mana? Kita komen sikit. Rasa panas. Rasa panas. Okay, alright, so dia akan berpeluh lah. Kalau yang dah besar, okay, yang dah sembuh gastrik, yang jadi badan makin makin besar, okay, sauna ni membakar lemak jugalah. Okay, sesuai lah. Okay, dia sesuai steam boreh ni untuk yang susah nak berpeluh dan bagi yang masalah lebih berat badan lah. Okay, kalau yang masalah susah nak berpeluh, dah berpeluh, okay, stop. Okay, tapi kalau yang nak kurus, boleh buat lepas 10 minit, stop, minum air sekejap, lepas tu sambung balik. Okay, boleh sambung. Alright, pastikan sebelum nak bersauna ni, pastikan anda makan nasi 1 jam sebelum. Okay, seterusnya kita tunjuk step untuk bertangas sambil-sambil dah tu kan. Okay, alright, kalau bertangas tak payahlah yang atas ni, kita just bawah sahaja. Okay, pun begitu tangas boleh juga buat macam Allah sauna. Okay, alright, kita kalau untuk kewanitaan kita boleh guna tangas lah. Okay, tangas ni, okay, tunjukkan step sikit. Okay, dia kena kangkang sikit, duduk macam tu. Okay, untuk yang tangas. Okay, angkat sikit, kita nak tengok macam mana. Okay, duduk macam ni. Okay, kalau yang ada masalah sakit paha ni, tak disyurkan duduk macam ni lah. Boleh cari yang bangku yang berlubang lah. Okay, alright. Okay, ni demo untuk bertangas. Okay, seterusnya, bila dah sejuk jangan buang air ni, kita buat rendaman kaki. Okay, masukkan air biasa. Okay, ambil kerusi untuk dia duduk. Okay, seterusnya, okay, kita masukkan air biasa, agak-agak suam-suam. Lebih kurang sama banyak lah, lagi sikit lagi. Okay, panas lagi, masukkan lagi. Okay, kalau yang ada masalah sembelit, kita syurkan sampai ke betis. Panas lagi ni. Okay, sebab kita sauna tak lama tadi. Okay dah. Okay, sebab kita sauna tak lama tadi, kita agak-agak dulu, agak-agak suam-suam panas. Okay, kita boleh rendam kaki pula. Okay, alright, kenapa kena rendam kaki? Okay, sila. Okay, kenapa kita kena rendam kaki? Contoh je, buat macam tu je. Okay, rendam kaki ni sangat membantulah bagi yang masalah darah lah, berkaitan darah. Okay, toksik tinggi dalam darah, contohnya kencing manis. Okay, lepas tu masalah apa lagi? Okay, contohlah kita demo kan. Okay, kalau yang masalah sembelit sampai sini ya, air tu biar sampai sini. Okay, alright. Okay, seterusnya contoh je. Okay, tak apa. Okay, seterusnya bagi yang masalah kencing manis, sesuai juga buat macam ni. Okay, yang belum ada luka pada kulit lah. Okay, seterusnya, okay, kencing manis, darah tinggi sangat sesuai. Kita demo macam ni ya. Okay, untuk yang darah tinggi sesuai lah buat macam ni. Okay, darah tinggi sebab bila tekanan tinggi pada bahagian bahu kepala, dia akan turun ke bawah. Okay, bila kita buat rendaman kaki, tekanan darah yang tinggi di bahagian kepala, bahu, dia akan turun ke bawah. Okay, sangat baguslah untuk yang darah tinggi. Tolong bagi tahu kepada mak ayah kita, hadiahkan mereka boreh ni. Okay, sebab dia bukan sekadar ada garam je, tapi dia ada herba-herba yang membantu beri ketenangan. Okay, so apa kesan selepas kita buat rendam kaki ni? Okay, kaki yang sejuk, tapak kaki sejuk. Siapa yang tak boleh pegang lantai, tak boleh pijak lantai, sangat sesuai lah, terutama wanita lah. Okay, yang masalah sejuk, tak boleh kena lantai. Okay, sangat bagus untuk buat macam ni. Okay, kesan perubahan kita boleh nampak lah. At least kalau yang sejuk lama sangat tu, 3 kali kita buat rendam kaki, setiap hari boleh buat juga rendam kaki ni, tak ada masalah. Okay, bagi yang terlalu teruk lah, yang susah nak tidur, okay, terutama yang darah tinggi, susah nak tidur, anxiety, buat rendaman kaki setiap hari. Okay, buat setiap hari supaya lepas rendam kaki kita akan rasa badan kita ringan. Okay, so apa yang akan keluar daripada proses kita buat rendaman kaki ni, okey, antaranya adalah toksik lah. Okey, sebab pada kita punya tapak kaki ni dia ada
satu kelenjar, okey, kelenjar peluh kita. Okey, paling banyak pada tapak tangan dan tapak kaki. So toksik keluar dengan sangat banyak pada tapak kaki dan tapak tangan kita. Okey, bagi yang ada masalah, okey, tangan juga boleh buat rendaman tangan jugalah, tak semestinya kaki. Okey, bergantung kepada masalah kita dekat mana lah. Kalau kebas-kebas tangan boleh buat rendaman tangan. Okey, tengok soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, seterusnya apa yang keluar lagi? Antaranya adalah toksik, asid urik, okey, gula yang berlebihan, okey, kolesterol. Okey, kolesterol tu makanan-makanan yang kita makan yang tak dicernakan akan menjadi toksik. So toksik itulah akan keluar. Okey, makanan yang tak diserap ke dalam sel dia akan menjadi toksik. So itulah yang akan keluar ke dalam air ni. Okey, lepas tu macam mana kita nak tengok perubahan dia. Okey, bagi yang merokok, bagi yang tinggi toksik, dia akan bertukar jadi gelap lah. Warna rendaman kaki ni akan bertukar menjadi gelap. Okey. So, apa lagi? Banner, banting. Okey, apa lagi kita akan rasa selepas rendaman kaki ni? Okey, pembuangan lebih lawas. Waktu rendaman kaki ni, orang yang masalah angin banyak, dia akan sendawa. Okey, mudah nak sendawa. Bagi yang sembelit, dia akan mudah untuk buang air besar. Okey, lepas rendaman kaki ni, dia akan terus rasa kesan dia. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya apa lagi? Ada soalan yang tanya, boleh tanya. Ada soalan tak nak tanya? Rendaman kaki setiap masa, tak kisah. Okey, siang hari boleh, malam hari boleh, tak ada masalah. Rendaman kaki boleh guna, steam muka boleh guna waktu bila masa, tak ke? Okey, cuma untuk sauna sebaiknya buat pada waktu sejuk. Okey, waktu sejuk macam mana? Awal pagi ataupun sebelum tidur, waktu malam lah. Tak disyorkan buat pada siang hari, sebab siang hari badan kita panas. Okey, so bagi yang panas badan, sebaiknya buat rendam kaki, sebab dia akan membantu menurunkan suhu badan. Okey, kita kena tahu fungsi kulit kita. Fungsi kulit kita adalah mengawal suhu badan. Dia membantu mengawal suhu badan. So bila suhu badan kita sejuk, kita akan buat scrub boreh. Okey, boreh ni kita scrub. Nampak tadi kita scrub dia. Okey, bagi yang badan panas, kita kena buat rendaman kaki. Kita menggunakan air. So dia akan keluar panas pada badan. Okey, panas pada badan disebabkan kita sembelit. Okey, so dia akan membantulah untuk sembelit. Okey, macam mana rendam kaki boleh bantu untuk sembelit? Okey, sebab ada herba dalam ni yang membantu proses kontraksi usus. Kita kena ingat, bukan rendam kaki ni untuk detox saja. Herba-herba tu akan masuk ke dalam darah dan dia akan attack kepada organ yang bermasalah. So kalau masalah kita pada bahagian usus, dia akan waktu ni lah akan nak kentut, akan nak sendawa. Okey, kalau perut yang keras ni dia akan efek terus. Okey, so akan mudah untuk buang air besar lah. Okey, next step apa dia? Okey, air rendaman kaki ni tak boleh share dengan anak-anak, tak boleh share. Seorang satu je. Sebab toksik dah keluar, kita tak boleh share sebab nanti kegatal kulit pula. Okey, next. Apa lagi? Berapa jam untuk rendam kaki? Okey, rendaman kaki boleh buat 15 minit ke 30 minit. Okey, kalau darah tinggi buat lama tak apa. Okey, waktu nak rendam kaki ambil si tenang. Okey, waktu rendaman kaki pastikan bagi yang ada masalah melayang. Okey, pastikan madu dan si tenang dibancuh bersama. Okey, waktu kita detox, kalau nak detox tu berlaku dengan sangat okey, efektif. Waktu rendam kaki, okey, bancuh minum si tenang. Okey, boleh? Okey, ada soalan boleh tanya. Lepas rep perut dada, boleh tak guna boreh yang sama untuk rendam kaki? Okey, boleh, tapi kurang sikit lah keberkesanan ni. Okey, waktu rep boreh sebaiknya, okey, ambil gelas. Ada gelas tu kan? Okey, minum air. Waktu rendam kaki, minum air. Sebab bila proses detox, kita kena gantikan balik dengan air cecair yang dah keluar pada badan. Okey, kena ingat lah. Pastikan minum air waktu buat rendaman kaki supaya kita boleh gantikan balik air dalam ni. Okey, seterusnya wrap boreh, ada plastik wrap tak? Okey. Ni sini. Okey, jangan lupa share terbanyak. Okey, tunjuk muka sikit, share terbanyak, tunjuk. Okey, share terbanyak kita nak bagi. Boleh pilihlah nak family wash atau body wash. So boleh pilih mana salah satu. Boleh share dekat kawan-kawan semua. Okey. Okey, boleh share dan tag rakan-rakan. Okey, yang ni kita tak jual lah. That's why anda kena share. Okey, kita tak jual. Memang tak ada kat pasaran lah. Okey, so yang ni tak ada SLE, tak ada SES. Bagus untuk yang gatal-gatal semua.
Ni ada dah. Okey, seterusnya ambil paste, letak dalam pinggan. Kita nak buat wrap boreh. Okey, nah, pegang. Okey, bagi yang masalah duduk belah mana sekejap. Okey, dah angkat. Okey, selesai dah. Okey, ambil tuala lap. Okey, lepas ni kalau boleh letak tuala kat bawah, kita lap teruslah. Sebaiknya air ni lepas siap kita rendam kaki, basuh bilas dengan air biasa pula. Okey. Okey, letak kat bawah. Okey, bilas dengan air biasa supaya tak gatal lah. Okey, kalau gatal, mana kita punya krim? Okey, kalau gatal boleh basuh dengan sabun kita ni. Okey. Bagus untuk yang masalah gatal, eczema, psoriasis, dermatitis semualah. Okey, berkaitan dengan ni apa gatal. Okey, kita punya krim. Ni sampel boreh ni. Okey. Seorang ambil. Tunjuk. Okey, kalau gatal sapu krim. Okey, boleh sapu. Contoh, ambil sikit. Sapu je lah kat kulit, kat tangan tak apa. Okey, sapu dekat kaki lah. Ni kita tunjuk demo untuk sapu dekat kawasan yang gatal. Okey. Lepas kita sapu, okey, sebaiknya kita tepuk tangan tu. Dia akan membantu penyerapan. Muka pun sama. Kalau kulit comel, lepas sapu tu tepuk. Okey, dia akan bantu penyerapan. Okey. Alright, apa rasa waktu sapu krim tu? Dia rasa macam berangin, macam sejuk macam tu. Lepas tu rasa kulit makin lembut. Okey. Kita akan rasa kulit lembut, tegang, okey. Dia rasa lain lepas sapu. Okey, tu kita punya kelebihan, kita punya krim, kita punya sabun ni, body wash ni. Okey, pembelian hari ni 350, apa saja produk Kusa kita bagi free ni sabun ni. Okey. Sabun ni bukan sabun biasa, ada vitamin E semua kita letak. Okey. Okey, alright. Tu apa tu, pilis. Baca stiker dia. Oh ni lah. Okey, seterusnya kita nak wrap boreh. Okey, tunjuk. Okey, wrap boreh. Bubuh sikit dalam pinggan kaca dia tak? Okey, seterusnya kita nak wrap boreh. Campur air sedikit dalam 2 sudu besar. Ambil air biasa. Okey, wrap boreh ni sesuai untuk masalah yang ni, sesak nafas, dada bengkak. Okey. Cuba tarik nafas. Hembus. Okey. Kalau anda ada masalah anxiety, kena buat latihan pernafasan macam ni. Okey. Alright. Ada masalah gastrik juga kan? Okey. Ni pun ada masalah gastrik juga. Okey. So kawasan yang wajib untuk gastrik adalah atas daripada pusat ni, pada bahagian perut. Okey, kena buat wrap boreh kat sini. Okey, sambil-sambil dengar tu boleh tag kawan-kawan lah. Biar kawan-kawan dengar sendiri macam mana nak rawat diri dekat rumah. Okey, duduk rumah jangan duduk termenung nasib je. Okey, kita solusi untuk kita sihat. Okey. So, step seterusnya tadi kita dah buat steam muka, kita buat rendang kaki, kita dah buat sauna, kita dah buat teknik bertangas. Tak ada. Okey. Lepas tu sekarang kita nak tunjukkan demo untuk scrub jugalah. Okey, tunjuk ambil sikit sebuk dia. Mana boreh tadi? Oh kan. Okey. Boreh ni kita ambil dalam 3 sudu besar. Okey, masukkan pinggan tu. Okey, boreh ni kita ambil dalam 3 sudu besar. Okey, tunjuk dekat. Okey, sebab ni kat office kan. So kita tak ada pinggan yang ni. Okey, kita tunjuk je lah demo. Okey. Lebih kurang 3 sudu besar untuk scrub badan bagi yang masalah okey dah. Okey, bagi yang masalah badan sejuk, okey, lepas tu susah nak berpeluh, okey, lepas tu nak cantikkan kulit pun boleh. Okey, scrub ni kita boleh campurkan dengan U-Strong juga. Okey, U-Strong ada. Okey, kita boleh campurkan dengan susu, boleh campurkan dengan santan. Okey. Ni U-Strong kita. Kalau tak ada bahan-bahan tu susah nak keluar, guna je U-Strong ni. Okey, selain boleh minum, boleh juga buat untuk scrub. Okey, tak apa. Okey. Alright. Okey, so bila kita dah campur sikit, letak air sikit ataupun letak dengan minyak. Okay, so kita scrub kat badan. Okey, tunjuk demo. Okey, air. Okey. Contoh kita letak lebih kurang dalam 2 sudu besar je. Sikit-sikit dulu, takut dia ni sangat. Okey, dah. Okey, ambil sikit je. Kita tunjuk demo, scrub dekat tangan je. Okey, ambil tunjuk dekat. Contoh ya, demo scrub. Okey, cara nak scrub.
Okay, cara nak scrub kita buat bulatan tau. Okay, jangan scrub gosok-gosok gitu je. Okay, teknik yang betul kita buat bulatan. Bila buat bulatan barulah otot tu dia akan tegang. Okay, tu teknik dia nak tegang. Okay, terutama wanita lah. Kalau untuk esek-esek tu kena buat bentuk bulatan macam tu. Okay, baru dia bantu untuk tegang. Okay, kalau yang ni scrub lemah lembut. Okay, cara scrub yang betul 3 jari ni. Macam tu. Okay, selalunya kita akan scrub guna 3 jari ni je. Okay, macam tu. Okay, buat dalam bentuk bulatan. Okay, scrub dekat mana lagi? Okay, kawasan mana yang kita rasa terdedah kepada cahaya lah yang utama sekali. Tapak tangan, tapak kaki. Okay, bagi yang masalah sesak nafas dekat dada. Okay, buat bulatan contoh dekat dada. Scrub. Okay, contoh scrub dekat dada macam tu. Okay, perut. Cara scrub dia semua guna bulatan. Okay, jangan macam tu. Teknik scrub yang betul adalah buat bulatan. Okay, buat bulatan pada perut. Ni kalau yang masalah kembung sangat sesuai. Yang malas nak urut tu boleh buat scrub guna boreh. Okey, seterusnya kalau masalah senggugut dekat sini. Scrub je waktu mandi kalau segugut yang teruk yang sampai bongkok-bongkok tu kan. Okey, scrub seluruh sini. Seluruh bahagian perut ni kena scrub. Okey, sangat bagus untuk melembutkan. Okey. Alright, lagi apa lagi? Kalau yang malas nak rap boreh, scrub. Okey, boleh scrub pada paha. Okey. Yang obesity, okey, scrub pada paha buat bulatan. Okey, bangun. Kita bagi demo. Okey, yang ni boleh ambil dah. Okey, letak atas kursi paha tu, tunjuk. Okey, kita akan demo. Okey, macam mana? Kalau yang dah gemuk dah, yang dah sembuh dengan kursa, dah berlebihan berat badan, macam tu je. Okey, angkat kaki. So, kita akan demo. Okey, buat scrub bulatan. Guna tangan ni. Okey, buat bulatan macam tu. Bulatan macam tu. Dekat celah paha. Semua tu lah. Keliling paha tu. Okey, tengok soalan yang sambil tu. Okey, yang ada soalan boleh tanya. Okey, bagi yang ada masalah apa lagi? Okey, kalau yang lutut waktu kecil-kecil waktu jatuh kan dia jadi gelap kan, boleh scrub juga. Okey, untuk kecantikan bersesuai untuk membantu masalah memutihkan dia boleh jugalah. Okey, yang badan-badan gelap boleh putihkan juga. Okey, scrub waktu mandi 10 minit pun tak apa, jangan lama sangat. Okey. Tapi kalau bersalin boleh lama-lama, tak ada masalah. Okey, rap boreh. Okey, teknik yang sama juga. Rap boreh ni tengok kandungan air dia. Okey, pastikan jangan terlalu banyak air. Okey, at least air dia bila kita tuang ke bawah dia tak tumpah tau. Itu baru betul. Okey, so kita nak kepekatan dia macam ni. Okey, bila kita tuang air dia tak ada meleleh. Okay, so dia macam ni kepekatan dia. Okay, so kita akan contoh buat demo rap boreh lah. Pada tangan je lah. Okay. Umi, lepas steam muka peluh tu boleh lap ke biar dia kering macam tu saja? Boleh lap dengan kain, tak ada masalah. Okay, contoh kita demo. Okay, sebaiknya ada sarung tangan lah. Ada tak sarung tangan? Okay, kalau tak ada sarung tangan, sebaiknya cari plastik. Okay, kita letak dekat tangan ni. Okey, letak je contoh je lah kat tangan. Okey, kawasan yang kita kena wrap selalunya kawasan bahagian perut, bawah pada pusat ari-ari. Okey, kawasan dada, bahagian sesak nafas. Okey, kalau yang ada masalah kebas, kita akan wrap dekat sini. Okey, kalau yang kebas, kita akan wrap boreh dekat sini. Okey, dekat kita punya lengan. Okey, terutama mak-mak kita tu. Okey, kita jangan ingat kita je sakit. Mak kita pun kebas-kebas tangan yang duk masak, duk angkat berat. Okey, so buka. Okey, contohlah kita dah letak paste ni. Okey, sebaiknya ni sikit je. Kita kena letak banyak sikit. Okey, macam ni kadar dia. Okey. Okey, contohlah ini pun dekat perut pun kita buat macam ni. Perut bahagian dada kita akan letak banyak macam ni. Okey, cuba tengok depan sikit. Tu tahap cair dia. Dia tak boleh terlalu cair, tak boleh terlalu pekat. Okey, cair dia tahap macam tu. Bila kita turun dia tak jatuh. Okey, kita wrap sini je lah. Okey, ni kita buat dekat perut tau, bukan buat kat tapak tangan tau. Ni contoh demo sahaja. Okey, sebab aurat kan. Okey, so kita akan wrap. Bila wrap, kalau yang ada masalah okey, masalah obesity, kita boleh wrap dengan tegang. Okey, pusing dia. Okey, tapi kalau yang masalah sesak nafas, jangan kau wrap terlalu tegang sangat, nanti tak boleh nak bernafas. Okey, alright. Okey, kita wrap ni. Okey, boleh kerat je, gunting je lah. Okey, tarik je.
Okay, rep ni kita buat lebih kurang 1 jam sahaja bagi yang sesak nafas, kemur perut. Okay, kalau yang masalah obesity yang dah sihat boleh rep semalaman. Okay, tunjuk dekat sikit. Macam tu. Okay, so apa yang berlaku kepada kulit yang di rep ni adalah liang pori ni akan terbuka tau. So bila liang pori kawasan ni terbuka, herba-herba ni dia akan masuk ke dalam kita punya sel dermis, epidermis, okey, kapilari darah. Dia akan terus ke bahagian organ yang bermasalah. Kalau perut kita masalah, dia akan membantu kontraksi kita punya perut, kontraksi kita punya usus. So kita takkan sembelit, takkan meneran dah lah. Okay, so apa yang berlaku di kawasan ni? Dia akan melembutkan otot kawasan ni. Okay, selalunya orang yang gastrik, okay, perut dia akan keras. Okay, kita tunjuk demo sikit. Okay, ni perut dia keras ni. Kita tolak je dia keras. Okay, ni tanda gastrik lah. Okay, kalau perut yang terlalu keras macam ni, dia boleh sesak nafas kalau jarang urut. So bagi yang urut pun tak ada keberkesanan, kita boleh rep boreh macam ni dekat kawasan kita punya perut dekat sini. Okay, bahagian sini, bawah pada pusat ni untuk yang sembelit. Kalau yang sesak nafas, rep pada atas daripada kita punya pusat. Okay, rep dekat sini. Okay, step pertama mesti rep dekat atas pada pusat. Okay, untuk yang sesak nafas. Okay, selang sehari pula, lusa pula baru rep bahagian dada. Okay, okay, rep bahagian dada. Okay, ambil plastik, contoh demo, kita letak kat sini. Okay, contoh rep pada bahagian dada. Okay, seorang pegang sini. Okay, yang ni kita boleh buat waktu posisi baring lah. Okay, kalau kita duduk seorang kat rumah, kita tak boleh nak buat ni kan. Okay, so teknik dia, okay, letak pada bahagian bawah pada ni, bawah pada kita punya, bawa masuk bawah dia, jangan letak atas, angkat tangan. Okay, macam ni teknik dia. Okay, so pusing. Okay, jangan terlalu ketat lah, agak-agak yang muat lah. Okay, takut tak boleh nafas pula nanti. Okay, jangan terlalu ketat. Okay, agak-agak je. Okay, alright, korang tarik. Okay, cukup dengan 2 kali saja. Lepas tu kita pakai baju yang agak fit sikit lah. Jangan ketat sangat, dia fit supaya tak keluar. Okay, kita pakai baju yang fit supaya tak keluar lah benda ni, herba-herba yang kita wrap tadi. Okay, alright, sudah. Okay, kita akan wrap macam ni pada bahagian dada. So kita akan wrap boreh ni pada bahagian dada kat sini, kiri kanan. Okay, macam mana paste tu kita nak letak. Okay, kan 3 sudu besar tadi. Okay, 1 sudu setengah dekat sini, 1 sudu setengah kat sini, atas pada kita punya dada. Ni tulang dada, kat sini kita wrap. Okay, okay, alright. So, okay, boleh duduk. Kita tunjuk demo. Kalau yang masalah berat badan, okay, masalah berat badan, lepas tu period tak datang, okay, kita akan wrap pada paha. Okay, kita akan wrap kat sini. So, bahagian mana kita nak wrap adalah bahagian celah dalam paha kat sini. Okay, okay, jangan lupa share dan tag terbanyak. Kita akan bagi free ni. Okay, sebab kita demo ni, kita ajar macam mana nak rawat diri. Okay, so share dengan tag kawan terbanyak, kita akan bagi ni ya. Okay, tak dijual lah, family wash dengan body wash kita akan bagi. Okay, yang tak ada bahan kimia. Okay, yang bagus untuk gatal-gatal kulit, keputihan. Okay, seterusnya. Okay, untuk yang masalah, okay, masalah haid tak datang. Lepas tu masalah kewanitaan. Masalah apa lagi? Lepas bersalin, sangat sesuai. Untuk yang obesity sesuai, kita letak paste boreh tu. Okay, 3 sudu besar dekat sini. 3 sudu besar dekat sini. Okay, yang terutama yang masalah obesity lah. Okay, kaedah ni juga digunakan di slimming. Okay, slimming fitness. Okay, alright, tapi kita guna herba yang sangat bagus untuk lembutkan dan lancarkan peredaran darah ke kawasan ni. Okay, kebanyakan orang, okay, dia kawasan sini, otot ni. Okay, kalau perempuan kawasan urat besar. Okay, dekat sini, bila kita wrap boreh, dia akan rasa zoom macam darah mengalir. Okey, ni kesan ketara dalam masa 5 minit kita wrap boreh kawasan ni. Okey, macam ni saya boleh beritahu benda ni sebab saya sendiri pun amalkanlah. Okey, so bila kita wrap boreh dekat kawasan ni, celah paha sini ni, dia membantu sistem peranakan kita. Okey, yang senggugut, yang masalah kewanitaan, tengah period boleh buat benda ni. Yang tak haid berbulan-bulan boleh buat macam ni. Yang masalah cyst, fibroid boleh buat macam ni. Okay, tak semestinya fibroid cyst kita makan ubat je. Kita boleh buat rawatan macam ni juga. Kita rawat semua saraf otot yang terlibat dengan bahagian organ peranakan. Okay, so boleh wrap boreh kawasan ni. Okay, kiri kanan kita buat. Bukan kanan saja. Okay, so lepas pada wrap, apa solusi seterusnya kita kena buat? Okay, buka, cuci.
Wrap boreh ni 1 jam saja. Tapi yang masalah obesity boleh buat semalaman lah. Okey, kalau nak turunkan berat badan yang dah gemuk tu, wrap boreh di paha sangat wajib. Memang cepat dia akan turun inci lah. Okey, 1 ke 3 cm inci dia akan turun. Okey, buka yang ni dulu. Okey, apa jadi selepas kita wrap ni adalah kita akan nampak tangan kita berpeluh. Okey, selepas 1 jam, selepas daripada kita wrap ni, dia akan keluar air-air kat sini. Okey, boleh cuci. Ambil air sikit, cuci. Cuci dulu. Okey, kita cuci dulu sekejap. Okey. Waktu kita cuci tu, cuci bersih macam biasalah. Okey. Pegang tangan tak apa. Okey, kita cuci sebersihnya dulu yang tempat yang kita wrap tadi tu. Selepas kita wrap, okey, perubahan yang kita akan nampak adalah liang pori kita akan terbuka. Okey, kita dah cuci bersih. Ada kain, boleh lap. Okey, lap dulu dengan kain. Tuala situ. Okey, tak apa. Okey, lepas kita lap, okey, bagi yang ada masalah alergi, toksik tinggi dia memang akan gatal. Terutama yang kecil manis, yang eczema, okey, dia akan gatal. Eczema tak sesuai lagi buat wrap boreh Sesuai untuk masalah gatal-gatal kulit, hanya sesuai dulu kita buat sauna dulu. Okey. Sauna ataupun steam muka dahulu. Okey. Kalian tak ada masalah kulit, boleh buat wrap boreh tadi. Okey. Wrap boreh ni fokus kepada bahagian otot yang bermasalah, yang otot bengkak. Okey. Lepas wrap boreh, kita letak krim. Bila kita wrap boreh, liang pori kulit terbuka. So kita nak tutup balik liang pori kulit ni adalah kita menggunakan moisturizer. Okey, yang ni saya buat khas lah. Formulasi dia daripada minyak zaitun, kelapa darah. Okey. Lepas tu ada lagi vitamin E. Okey, untuk kulit. Semua yang bagus untuk kulit saya masukkan dalam ni. Okey. Okey. Fungsi dia macam-macam lah. Saya masukkan dalam ni. Emollient lah. Okey. So dia akan mencantikkan kulit kawasan yang tadi tu. Okey. Kawasan yang kita wrap boreh tu dia memang akan rasa sedikit gatal-gatal. So caranya untuk mengelakkan gatal, kita letaklah moisturizer tadi tu. Okey. So siapa yang beli set combo 4 botol boreh, kita akan bagi free cream lah. 4 botol boreh kita akan bagi free cream. Okey. Bermula hari ini dah ada dah dalam kita punya sistem. Okey, kalau dah habis saya akan buat lain. Saya dah beli dah bahan-bahan dia. Okey. Stok dia terhad lah. Okey, so apa rasa lepas letak krim? Okey, rasa dia apa? Rasa dia sejuk. Okey, rasa sejuk. Waktu wrap boreh rasa apa? Macam panas. Sikit berpeluh kan. Wrap boreh rasa panas. Okey, waktu wrap boreh rasa panas, sekarang rasa sejuk. So, dia akan natural balik panas tadi tu. Okey, yang ada masalah kulit macam ni, okey, sesuai lah yang gatal-gatal. Okey. So, apa berlaku apabila kita sapu krim ni? Wak udara di kita punya udara ni kan, wak udara dia akan masuk dalam ni. So dia akan mengekalkan kelembapan kulit kita. So kulit kita tak akan kering. Sangat sesuai untuk eczema lah kita punya moisturizer ni. Okey. So bila kita salam tu kulit dia tak adalah kering sangat. Kita boleh rasa orang yang kulit kering dengan kulit yang lembab lah. Okey, seterusnya apa lagi fungsi boreh? Wrap boreh. Okey, soalan boleh tanya? Ada soalan? Kita dah ajar tadi, scrub boleh, buat rendang kaki boleh, steam muka boleh bagi yang sesama, okey, berkahak, sesak nafas. Okey, yang untuk kurus pun ada, kita tunjukkan cara. Okey, kalau yang masalah sesak nafas, sembelit wrap pada bawah ni. Okey, yang kecil manis darah tinggi, kita buat rendang kaki boreh. Okey, banyak sangat dia punya kegunaan boreh ni. So siapa yang tak ada sangat rugilah. Okey, terutama yang takut nak makan ubat lagi, boleh guna boreh untuk rawatan luaran dahulu. Okey, bagi yang otot terlalu keras, okey, sini pun boleh kita scrub waktu mandi. Yang tekanan darah tinggi, stres sangat, scrub waktu mandi dekat kawasan bahu. Okey, kita tolak ke bawah. Okey, sangat bantulah. Okey, ada soalan? Tengok, baca. Okey, ada soalan boleh tanya, ada soalan lagi? Kalau boleh bagi halus baru scrub boleh tak? Okey, boleh Nisa. Kalau rajin boleh, tak ada masalah. Okey. Boreh tu boleh blend bagi halus. So senanglah kita nak letak kat muka kan. So muka dia tak boleh terlalu kasar. Okay. Alright, so bangun dulu. Okay, ada soalan lagi boleh tanya? So lepas ni dah boleh gunakan boreh dengan apa? Tangas. Okay, ada soalan tak nak guna? Okay. So sekarang ni dia punya kekurangan tangas boreh ni adalah kita akan gatal sikit kulit je. Sebab toksik tu dah keluar dari liang kulit kita. So asid uric apa semua keluar tu. So dia akan gatal lah pada bahagian ni. So kita just sapu dengan kita punya moisturizer, kita punya krim kita khas kita. Okay. So tak adalah efek gatal lepas ni. Okay. Okay, ada soalan lagi boleh tanya? Okay, share yang tag terbanyak kita akan bagi. Okay, family wash dengan ni boleh pilih nak mana satu. Okey, family wash ke sabun ni. Okey.
Semua dah lengkap dah. Tak ada kan? Okay, ada soalan lagi. Faham tak fungsi? Kenapa kena berscrub? Kenapa kena tangas? Kenapa kena sauna? Okay. Hilang sakit pinggang lepas rep. Okay, Alhamdulillah, tahniah Kak Fauziah daripada Sabah. Okay, untuk muka boleh scrub guna Eucerin, madu akasia, kunyit, tak ada masalah. Okay, yang sakit pinggang pun boleh rep lah. Kalau yang scissor lepas bersalin, okay, akan rasa macam kebas-kebas, rasa tak sedap kat belakang ni kan. Okay, rep boleh kat sini. Minta tolong suami ke, okay, lekat kat sini, lepas tu rep, bungkus dia. Okay, bangun tidur baru buang. Okay, ada soalan lagi? Muka boleh tapi kena campur lah dengan susu, Eucerin, madu. Okay. Saya, Nur Hazwani kata, saya lepas buat rendaman kaki dan setiap wajah, mesti lepas tu akan muntah, angin dalam badan banyak keluar. Yes, betul. Itu adalah perubahan serta-merta waktu rendam kaki. Padahal kita rendam kaki je kan. So kita ingat toksik je keluar. Sebenarnya angin pun keluar. Okay, sebab dia masuk terus dalam darah, dia bantu kontraksi kita punya usus, kita punya perut. So akan mudah untuk dia tolak angin tu keluar. Okay, jangan kita ingat rendam kaki ni biasa-biasa je, macam-macam makcik buat. Tak. Sebenarnya dia ada fungsi terapi. Sebab apa? Herba yang kita letakkan dalam boreh tu, rempah-rempah tu membantulah fungsi untuk sistem peredaran darah yang lebih lancar lah. Okay. So kenapa kita kena rep boreh? Sebab kawasan yang otot keras, terutama pada bahagian perut, disebabkan kita terlalu banyak bersedih, kita terlalu banyak menahan nafas, menahan lapar. So bila kita banyak tahan lapar, perut kita akan keras. Bila kita terlalu bersedih, perut kita akan keras. Bila kita lambat makan, perut kita akan keras. So jangan tanya kenapa perut saya keras, kenapa saya sesak nafas. Sebab ada sebab. Okay, sebab kita stres, sebab kita banyak tahan lapar lah gitu . So kena rep boreh kat sini ataupun kita scrub waktu mandi. So sangat membantu untuk lembutkan balik otot yang bengkak tu lah. Okay, ada soalan lagi boleh tanya? Untuk susah tidur boleh ke? Ya, boleh. Okay, untuk susah tidur kena buat rendaman kaki. Rendaman kaki boleh. Lepas tu kita scrub dekat bahagian bahu. Yes, untuk lepas bersalin masukkan dalam periuk sauna. Yes, boleh. Kalau rep tak gatal tu maksudnya bukan tak berkesan. Mungkin kita punya kandungan asid urik kurang dalam darah. Okay. Yang gatal tu sebab toksik kita terlalu banyak. Terutamanya yang suka makan seafood, makan daging. Okay. Yang makan banyak makanan peram, dia akan gatal. Okay. Terutamanya yang ada masalah imuniti badan lemah lah, dia akan gatal sikit. Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau yang gatal kena buat tindakan segeralah, kena top up dengan si tenang supaya proses detox tu berlaku dengan lebih cepat. Okey, supaya bila detox berlaku dengan cepat, imuniti badan kita akan naik. Orang yang ada masalah resdung, masalah sesama, kerap demam, memang imuniti badan rendah. So kena ingat waktu pandemik sekarang ni, COVID ni, kena tingkatkan kita punya imuniti badan. So nak tingkatkan imuniti badan, first step adalah detox dahulu. Bila kita detox, keluar toksik, barulah kita boleh masukkan nutrien. Nutrien ni apa? Okay, kita masukkan vitamin C, barulah kita makan potasium, iron, protein, barulah akan diserap ke dalam kita punya usus. Okay, so kalau kita tak detox, dia tak akan masuk lah. Tak masuk secara sempurna, semaksimum yang boleh. Okay, ada muklis, rep boleh pada tu letak pada bawah paha ke? Okey. Bagi yang ada masalah kewanitaan, sangat sesuai pada bahagian paha. Okey. Paha ni untuk masalah kewanitaan, masalah obesity. Okey, sebab kita kurang bergerak, kurang berjalan, kurang exercise. So, rep boreh ni sangat bantulah bagi yang masalah kurang bergerak. Okey, sebab kita nak lancarkan darah kawasan tu. Bila darah lancar, barulah sistem peredaran darah kita lancar kawasan tu, barulah organ yang berkaitan dengan tu akan sihat. Okey. Alright, saya sakit rendam kaki, boleh masuk 1 sudu besar garam lagi. Okey, untuk bagi dia tarikan dia lebih kuat lah. Okey. Azma kata saya kerap sakit hari-hari dengan pinggang, boleh rep dekat pusat ke? Yes, kena buat. Kalau dah sakit dekat hari-hari pinggang, boleh rep dekat hari-hari. Sebab bila otot terlalu keras, dia akan tarik otot bahagian pinggang. So kena rep boreh dekat bahagian ni. Okay. Azma itu saya dah pergi kat Kelantan kan, saya dah pegang perut Azma, memang keras. So kena buat rep boreh lah dekat bahagian perut ni. Okay. Lepas tu kalau ada senggugut, wajib rep boreh dekat paha juga. Okay. So dia akan membantulah. Yes, paha dua-dua belah rabiatul. Okay, ada soalan lagi sebelum kita end live? Okay, jangan lupa lah, yang share terbanyak kita akan bagi hadiah ni. Okay, nanti diorang akan kira lah siapa yang share terbanyak dan tag kawan-kawan.
Okay, ilmu ni untuk rawat diri ni semua kena dapat. So that's why anda kena share supaya orang lain pun tahu. Tak semestinya sakit ni kena makan ubat sahaja. Okay, kita kena tahu cara terapi rawatan dekat rumah macam mana. Okay, so yang simple-simple just sesama, just demam, kita tak perlu pun makan ubat tahan sakit. Sebab bila kita makan terlalu banyak ubat tahan sakit untuk tempoh jangka masa yang lama, boleh bagi kesan kepada kita punya buah pinggang dan hati. So guna cara terapi alami macam ni, renang kaki boreh apa semua kan, cara yang kita ajar tadi A sampai Z tadi, boleh praktiskan dekat rumah. Satu family boleh amal. Okay, daripada baby. Okay, baby yang baru bersalin tu boleh buat renang kaki boreh, guna satu sedu besar sahaja. Okay, rendam seluruh waktu mandi dia. Okay, sangat membantu untuk masalah kuning baby ya. Okay, bilirubin dia. Okay, ada soalan lagi boleh tanya? Terima kasih ilmunya. Ya, sama-sama. Kalau kerak kencing, okey tak? Kerak kencing petanda rahim kita bengkak. So, dia akan menekan kita punya buah pinggang. That's why kita kencing. So, Rabiatul boleh wrap boreh pada bahagian bawah pada ari-ari tu. Okey? Nur Hidayah, terima kasih Syekh Ilmu. Sama-sama. Okay, ilmu ni yang saya dah amal dan praktis waktu saya buat package berpantang lagi. So, anda hanya amalkan ilmu yang proven saja. Okay, ni bukan ilmu yang try and error, tak. So, memang proven dah, kita dah buat lebih daripada 5 tahun. Okay, buat rawatan untuk masalah ni. So, kalau nak betul-betul sembuh, follow je apa yang kita buat. Okay, so boleh buat di rumah untuk rawat diri sendiri. Okay, tak ada soalan dah? Sebelum kita end live, Umi kalau ada masalah kentut vagina tu macam mana? Kentut vagina sama juga, wrap boreh pada bahagian celah paha. So, bila celah paha kita bengkak, dia akan menarik kita punya otot tu ke bawah. So, that's why dia akan longgar. So, first kita kena rawat organ mana, otot mana yang bermasalah. Sebenarnya bahagian celah paha kita yang bengkak, sama ada kiri atau kanan. So, boleh wrap boreh dekat situ. Lepas tu kena bertangas. Bila bertangas tu dia akan bantu, okay, manjakan ni dalam tu dia akan bantu kecutkan. Okay, selain tu ada juga kacik Fatimah apa semua kan dalam tangas tu, dia bantu untuk kecutkan lah. Okay, ni tangas dia. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, kentut vagina. Kalau kita nak tangas setiap hari tak mungkin lah. So that's why saya buat ni feminine wash ni. Okay, sebab apa feminine wash ni kita ada scrub juga. Orang lain just wash kan, feminine wash. Tapi kita punya istimewa scrub and wash. Ni saya tak buat masker lagi. Kalau saya buat masker lagi padu lah. Okay, so scrub dekat kita punya vagina tu. Okay, sekeliling dia, bawah dia. Okay, bila kita scrub celah paha, sekali kita scrub, dia akan, otot tu akan kecut balik. Okay, selalunya yang masalah kentut ni disebabkan, kentut vagina ni sebab kita pernah jatuh terduduk. So, bila jatuh terduduk, hentakan tu akan menyebabkan kita punya dinding vagina tu terbuka. Otot, semua tu masalah berkaitan otot sebenarnya. So, solusi kentut vagina ni takkan selesai dengan satu hari je punya rawatan. That's why kena selalu buat. Okay, tangas ni nak buat bila-bila pun boleh, tak ada masalah. Okay, kecuali waktu period lah, waktu darah banyak jangan buat. Waktu darah nak habis buat. Okay, so sangat membantu untuk kecutkan balik kita punya, kecilkan balik kita punya dinding vagina tu lah. Okay, ada soalan lagi? Tangas wangi? Yes, sebab ada EO hilang-hilang. Okay, kita letak EO bunga. Okay, bunga apa hilang-hilang tu? Kenanga. Kalau baby sarat, guna boreh ke Umi untuk renang kaki. Jiran saya baby dia sarat, kesian dia. Baby sarat ke mak baby yang sarat? Okay, mak baby yang sarat bersalin, okey, yang bengkak kaki boleh buat wrap boreh, tapi jangan letak terlalu banyak, takut panas. Just satu sudu besar boreh, segenggam garam. Selepas itu bagi yang dah sarat bersalin tu, nak bersalin, si tenang sangat membantu. Sebab si tenang ni fungsi dia ada rozia kan, dia akan kontraksi kita punya rahim, kita punya usus. So baby akan mudah untuk keluar, dia akan push up. So grab lah. Kalau tak tahu boleh rujuk kepada guide, sebab kita dah sediakan set combo untuk bersalin, set combo untuk berpantang, set combo untuk baby, anak dara, kanak-kanak, semua dah ada. Yang cis fibroid semua dah ada. So tak perlu fikir dah. Okay, terima kasih banyak-banyak yang join live pada ni. Okay, jangan lupa sabun kita masih ada. Okay, yang kumpul order ramai-ramai yang kawan-kawan, bolehlah cukup 350, boleh dapat free pose, free body wash. Okay, sebab apa body wash ni? Sebab ada daun nim untuk gatal-gatal. Okay, sangat sesuai lah.
Okay, tak ada SLE, SES semua tu lah yang merapu yang boleh mengganggu hormon kita. Okay, yang masalah eczema, psoriasis memang boleh mengganggu hormon. So jangan ingat kita ni sebab stres je kita tak datang period. Sebenarnya bila kita guna sabun yang ada SLE, SLES, dia akan mengganggu kita punya hormon. Sebab apa dia ganggu hormon? Dia masuk ke dalam kita punya kulit. So tengok okay, rasa sejuk, sedap. Okay, ni kita punya sabun. Dia tak berbuih sangat sebab kita tak letak buten . Buten tu berbahan kimia juga. So dia just macam krim tau. Dia rasa macam lembab. Best je guna sabun ni. Okay, so siapa tak grab free lah. Okay, rugilah sebab kita bagi free je. Yang beli pembelian 350 pada hari ni. Okay, so nak kulit yang cantik macam ni, okay, guna bahan alami. Okay, so jangan guna bahan kimia. Okay. Alright, okay, terima kasih semua. Okay, yang ada masalah boleh contact Indo Tour, Maisara, okay, Kak Fauzia, okay, guide-guide kita untuk guide anda. Mereka dah sembuh, mereka akan bantu. Sabun saja tak jual Roy Tai Seng. Okay, sebab nak buat sabun ni, kalau nak buat dalam kuantiti yang banyak, saya kena beli mesin yang besar untuk buat dia. So yang ni memang hasil tangan saya. So siapa yang nak free boleh grab lah. Okay, alright, terima kasih. Masih ada sabun ni. Okay, seterusnya. Okay, terima kasih siapa yang ni. So kalau yang mana yang nak grab apa boleh grab, boleh PM apa punya guide ataupun nombor WhatsApp yang dah dipin dekat bawah ni lah. So bolehlah dapatkan boreh tangan si tenang. Kalau kata hampa nak free, tag banyak-banyak, hampa akan dapat ni lah, free gift. Hampa boleh pilih lah nak yang mana satu. So jangan lupa mencuba, dan juga siapa yang tak ada, hampa boleh grab. Okay, siapa yang tak sempat tengok yang tadi, kami akan upload dekat YouTube. Nanti hampa boleh tengok dalam YouTube lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.